A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung kait pengajian tentang Al-Asma'ul Husna. Ini adalah siri yang ke-10 kelas anjuran target tu jannah. Siri yang ke-10, dan kita hari ini insyaAllah kita akan belajar dua lagi sifat Allah ataupun nama-nama Allah. Wa ma'ati nafsi taqwa, iaitu Ar-Raziq, dan juga yang makna yang lebih kurang sama iaitu Ar-Razaq. Biasa yang kita dengar, yang kita sebut ialah Ar-Razaq. Ya, Ar-Razaq sirah mubalaghah, wazan dia ialah fa'al, yang menunjukkan banyak. Adapun Ar-Raziq ismul fa'il, yang hanya semata-mata menunjukkan dia memberi rezeki, tapi tak menunjukkan banyak. Sama juga dengan dua sifat yang kita belajar sebelum ni, Al-Khaliq dengan Al-Khallaq. Kalau Al-Khaliq bermakna Tuhan yang mencipta, tapi tak menunjukkan banyak. Tapi kalau Al-Khallaq, wazan dia fa'al, menunjukkan Allah tu banyak mencipta, selalu mencipta, bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Okey. Jadi ini kalau tak silap saya, kita dah belajar 8 sifat Allah. 8 nama-nama Allah. Yang hari ini adalah yang ke-9 dan yang ke-10. Okey. Apa faedah kita belajar Al-Asma'ul Husna? Kita dah belajar sebelum ni, kita dah bincang panjang lebar. Cuma sebagai peringatan, sebenarnya bila kita belajar nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dari hari ke hari, dari satu nama ke satu nama, kesannya yang paling besar ialah kita semakin kenal Allah. Dan bila kita semakin kenal Allah melalui pengajian nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maka cinta kita kepada Allah semakin meningkat. Dan bila cinta kita kepada Allah semakin meningkat, kita akan semakin nak mentaatinya. Iman kita meningkat, amal kita akan bertambah soleh. Amal kita akan semakin baik dan semakin bertambah. Sebab itu adalah fitrah semula jadi. Semakin kita cinta pada seseorang, semakin kita nak dekat. Semakin kita kenal kebaikannya, semakin kita nak ikut cara dia ataupun ikut kehendak dia. Maka kalau dengan dunia kita, maklumat kita tentang dunia semakin bertambah, maka kita pun semakin bagi masa untuk kerja dunia. Maklumat kita tentang seseorang semakin kita kenal, semakin kita cinta, semakin kita nak dekat dengan dia. Maka sepatutnya maklumat kita tentang pencipta kita sentiasa bertambah setiap hari. Supaya apa? Supaya setiap kali kita kenal Allah, setiap kali bertambahnya maklumat kita tentang Allah, kita akan bertambah cinta kepadanya, dan dengan cinta itu ketaatan kita semakin bertambah, dan kita semakin dekat kepada Allah, dan kita akan semakin mudah untuk mendapat syurganya. Bagaimana Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapat ilmu. Ilmu apa ni? Ilmu kena Allah, ilmu kena syariat Islam, ilmu kena sunnah-sunnah Nabi. Siapa yang tujuan belajar untuk itu,
untuk kenal Allah, untuk cinta Allah, untuk taat pada Allah, untuk ikut sunnah Nabi, maka Allah janji sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan permudahkan untuknya jalan ke syurga. Okey. Jadi insya-Allah hari ini kita belajar sifat Allah Ar-Raziq dan juga Ar-Razzaq. Pertama kita tengok apa dua perkataan ni, Ar-Raziq dan Ar-Razzaq, di mana disebut dalam Al-Quran. Pertama Ar-Razzaq. Perkataan Ar-Razzaq disebut dalam surah Az-Zariyat. Ar-Razzaq disebut dalam surah Az-Zariyat sekali sahaja. Ayat 58. Surah Az-Zariyat ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki, maha banyak memberi rezeki. Kenapa Allah tu maha banyak memberi rezeki? Sebab Zul Quwwatil Matin, sebab dia mempunyai kekuatan yang sangat teguh. Kekuatan Allah sangat luar biasa. Maka sebab tu dia boleh bagi rezeki kepada siapa sahaja, bila-bila masa, seramai mana makhluknya. Manusia tak boleh bagi rezeki kepada orang, kepada manusia. Kalau boleh bagi pun terhad. Sebab manusia tidak ada sifat Al-Quwwatu Al-Matin. Okey, itu perkataan Ar-Razzaq. Disebut sekali sahaja, surah Az-Zariyat ayat 58. Okey, perkataan Ar-Raziq. Ar-Raziq, nanti kita sebut apa makna dia. Ar-Raziq disebut 5 kali. Ar-Raziq disebut 5 kali dalam Al-Quran. Iaitu, pertama surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warzuqna wa anta khairu ar-raziqin. Apa makna dia? Warzuqna. Berilah rezeki pada kami. Sebab apa kita minta pada Allah? Kita berdoa minta rezeki hanya kepada Allah. Bagi orang beriman lah. Tapi yang orang tak beriman, dia minta pada manusia. Orang beriman, dia minta pada Allah. Kenapa? Sebab Allah anta khairu ar-raziqin. Engkaulah pemberi rezeki yang terbaik. Jadi orang beriman cerdik. Bila minta rezeki, dia tak minta sebarangan orang. Tapi dia minta kepada pemberi rezeki yang terbaik. Pemberi rezeki yang sangat hebat. Siapa? Allah. Sebab tu orang beriman, dia tak minta-minta pada orang. Orang beriman ada maruah, ada akidah yang meyakinkan dia bahawa kalau nak minta rezeki, mintalah kepada khairu ar-raziqin. Satu. Yang kedua disebut juga dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin. Cuba tadabbur ayat ni. Allah tanya Nabi, am tas'aluhum, adakah kamu bertanya mereka, ataupun adakah kamu meminta kepada mereka, orang musyrikin Mekah, kharjan? Apa makna kharjan? Bukan. Kharjan ni macam bayaran ataupun upah. Sebab itulah kalau kharaj makna dia cukai. Cukai. Bukan. Upah ataupun allowance ataupun gaji. Jadi Allah tanya Nabi, adakah kamu minta kepada orang musyrikin kharjan, bayaran, upah, sehingga menyebabkan orang musyrikin tak nak beriman? Tengok soalan tu sebenar, betul tak Nabi minta upah bila mengajar? Tak. Bila Nabi berdakwah, Nabi minta upah tak? Tak. Kalau tak, kenapa Allah tanya Nabi? Allah tanya Nabi, adakah mereka tak beriman dengan engkau sebab engkau minta upah? Sedangkan Tuhan dah tahu Nabi tak pernah minta upah pun. Jadi apa tujuan soalan tu?
Itu tadabbur tu. Kenapa? Macam orang tanya saya lah. Saya bagi contoh. Ramai orang tak nak belajar dengan saya kan. Lalu orang tanya saya, Ustaz minta upah ke daripada mereka? Ustaz minta bayaran ke? Sehingga mereka tak nak belajar dengan Ustaz. Sedang orang yang bertanya dah tahu saya memang tak minta upah pun. Tapi kenapa masih ditanya soalan yang mereka tahu? Pengajaran apa? Menguji apa? Barang free pun kau tak nak. Mana apa tu? Allah nak cerita pasal apa ni? Orang yang pergi. Betul, tepat. Allah nak begitu teruknya manusia. Kamu datang percuma dari jauh tanpa minta bayaran, dan benda yang kamu panggil itu semuanya baik untuk mereka. Nak selamatkan mereka daripada neraka, percuma. Itu pun mereka tak nak. Jadi teruknya mereka tu. Boleh? Jadi Allah bukan nak Nabi menjawab, tapi Allah nak begitu teruknya orang yang menolak Islam. Sebab tu ada student tanya saya dalam grup Telegram, dia kata ada yang dia ikut kelas agama bayarannya sampai 100, sampai 200, online pun 200. Yang ikut kelas online yang ada bayar pun, bila dia belajar daripada ustaz ni melalui online dan dengan bayaran, ilmu yang dia dapat daripada ustaz ni tak dibenarkan kongsi kepada orang yang tak ikut. Sehingga ustaz ni kata tak berkat kalau orang ambil ilmu dia tanpa izin dia dan tanpa bayaran. Ya Allah. Berlaku tak? Berlaku. Ini orang yang memperdagangkan agama untuk dapat dunia. Ini macam Allah cela Bani Israel lah. Yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah untuk mendapat harga yang sedikit. Apa dah? 100, 200, pangkat, dunia dan sebagainya. Jadi saya nak ulang sekali lagi, tak sepatut ustaz bila mengajar agama, dia minta bayaran ataupun tetap kebayaran. Sangat-sangat tidak patut. Kenapa tak patut? Sebab ustaz bila dia berilmu, dia wajib beramal, yang pertama. Yang kedua, dia wajib sampaikan. Bila wajib sampaikan, tak boleh minta bayaran. Apa saja yang perkara wajib, tak boleh minta bayaran. Sama kita solat fardu lah. Bila kita solat fardu 5 waktu, wajib tak? Wajib. Tapi lepas solat, perlu tak kita minta bayaran? Ya Allah, aku dah solat, bagi bayaran. Tak. Sebab itu kewajipan kita. Kita mendidik anak, wajib. Perlu tak kita minta pada anak? Okey, bagi bayaran. Tak perlu. Sama juga orang yang menyampaikan ilmu. Ilmu itu adalah amanah. Bukan milik dia pun, milik Allah. Jadi, wajib dia sampaikan. Bila wajib, jangan minta bayaran. Bila dia minta bayaran, dia berniaga dengan ilmu. Dia menjual agama yang mahal dengan untuk mendapat dunia yang murah. Kan? Dan yang kedua, tak timbul soal berkat. Bila kita ambil ilmu daripada ustaz tu, ustaz tak izinkan. Berkat tak ilmu tu tak timbul. Berkat tak berkat ialah bergantung pada kita ikhlas ataupun tak. Bukan bergantung pada ustaz tu halal ataupun tak. Macam mana ustaz nak halal? Bukan barang dia. Ilmu ni milik siapa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit je. Siapa yang bagi? Allah. Bila Allah yang bagi, itu milik Allah. Macam mana kamu nak halalkan? Bukan milik kamu. Kan? Jadi saya nak betulkan fahaman setengah-setengah. Bukan semualah. Bila kita belajar, kita minta halal daripada ustaz. Tak payah minta halal. Bukan hak ustaz pun. Bahkan, kalau betul nak ucap terima kasih pada ustaz, tolong amalkan ilmu yang ustaz ajar. Supaya apa? Supaya ustaz tu dapat pahala. Okey? Jangan letak bayaran. Tapi kalau orang nak bayar, ustaz terima, itu masalah lain. Itu isu lain. Tapi jangan letakkan. Kelas saya kena bayar RM100 seorang. Itu tak patut. Okey. Yang ketiga, Allah sebut perkataan Raziq dalam surah Al-Jumu'ah. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairu ar-raziqin. Katalah, apa yang di sisi Allah adalah lebih baik. Macam ayat tadilah. Allah kata pada Muhammad,
Adakah kamu minta upah sehingga mereka tak ikut ajaran kamu, dakwah kamu? Bukan. Kamu tak pernah letakkan bayaran, kamu bagi percuma, bahkan kamu pergi tempat mereka, penat letih berjalan, percuma, mereka tak nak juga. Maka itu menunjukkan hati mereka cukup keras. Dan Allah kata apa? Kalau betul kamu minta upah, maka percayalah, upah di sisi Allah adalah terbaik. Itu orang beriman. Kalau dia bayangkan nak minta upah, nak cari duit daripada ilmu, ingatlah yang Allah sediakan sebenarnya jauh lebih besar dan lebih kekal. Jadi kalau dia ada maruah, dia waras, pilihlah yang terbaik dan kekal dibanding dengan yang sementara. Okey. Kemudian ayat Jumaat, surah Jumaat, qul ma indallahi khairu minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairu ar-raziqin. Katalah wahai Muhammad, apa yang di sisi Allah adalah khairun. Ini susah nak masuk ni dalam hati kita semua. Apa dia yang susah nak masuk ni? Yang di sisi Allah lebih baik. Kan? Sebab tu bukti susah nak masuk. Apa buktinya? Apa bukti? Yang di sisi Allah jauh lebih baik daripada yang di sisi manusia. Susah nak masuk ni. Kadang-kadang dah belajar tadabbur kan. Hati kotor. Buat sikit. Apa dia? Buat sikit. Buat sikit. Bila yang buat amal soleh dapat pahala di sisi Allah, tapi dia buat sikit je. Kan? Tapi bila buat bekerja dengan manusia, dia tahu yang manusia bagi tak sama dengan yang Allah bagi. Tapi bila dia buat untuk manusia, dia buat sungguh-sungguh dan lama sampai heart attack kan? Penyakit jantung. Sampai mati. Tapi bila tanya, siapa yang lebih baik? Allah bagi ke manusia? Mulut dia cakap apa? Ini ciri-ciri munafik. Mulut cakap lain. Okey? Jadi Allah kata apa yang di sisi Allah jauh lebih baik daripada apa yang di sisi manusia. Khairu ar-raziqin. Okey. Saya sebut 3 ayat aja. Ayat yang ada perkataan ar-raziq. Okey? Sekarang kita pergi pada makna. Apa makna ar-raziq dan ar-razaq? Okey, dari segi rezeki, dari hak Allah, dari sudut hak Tuhan. Apa makna rezeki di sisi Allah ataupun dari sudut hak Tuhan? Kata Al-Khattabi rahimahullah, huwa al-mutakaffil birrizqi al-qa'imu ala kulli nafsin bima yuqimuha min qutiha wasi'al khalqu kullahum rizqahu wa rahmatuhu falam yakhtassu bizalika mu'minan duna kafir wala waliyan duna aduwin yasuquhu ila ad-dha'if alladhi la hilata lahu wala mutakassibun fihi kama yasuquhu ila al-jildil qawi zil marrati as-sawi. Ini panjang ada penafsir rezeki yang disebut oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah. Saya ringkaskan. Jadi apa makna rezeki sebenar tu? Rezeki ialah kalau sebut ar-raziq ataupun ar-razaq ialah Allah akan memberi rezeki dan Allah menjamin rezeki untuk semua makhluknya. Bila sebut raziq ataupun ar-razaq ialah Allah memberi dan menjamin rezeki untuk semua makhluknya tanpa terkecuali. Sama ada beriman ataupun kafir, sama ada orang baik ataupun orang jahat, sama ada manusia ataupun haiwan, sama ada orang yang lemah tak boleh bekerja ataupun orang yang kuat mampu bekerja. Semuanya telah dijamin. Itu makna ar-raziq. Jadi sebab itulah bagi orang beriman, kalau dia faham makna ar-raziq, dah dia tak akan risau. Sebab apa makna raziq ataupun razaq? Allah bagi dan Allah jamin. Kita kalau sebut orang kaya jamin untuk bagi kerja pada kita kan, kita dah tenang kan? Sebab apa? Sebab dia memang kaya gila. Kita tak perlu banyak pun, mungkin 2000 sebelah dah cukup. Bila dia bagi jaminan, kita dah tenang. Tapi yang menjamin bagi rezeki ni sebenarnya siapa? Bukan orang kaya, Tuhan. Mana kalau kita tak tenang, itu ada masalah tu. Masalah apa tu?
Masalah akidah. Bila fikir rezeki je, berkeruk je dai. Dia tidak ada akidah ar-razzaq, akidah ar-raziq. Sebab apa? Okey, ada tak ayat yang menunjukkan Allah ni menjamin rezeki semua sekali? Cuba buka surah Hud ayat 6. Buka surah Hud ayat yang ke-6. Ada. Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ayat ni pendek je, tapi kalau kita tadabbur, kita faham, hidup kita tenang je. Apa maksud dia? Wa ma min dabbatin, tidak ada tidak ada apa saja yang dabah mana binatang ke makhluk yang bergerak di atas muka bumi. Bila sebut bergerak, dia hiduplah. Tidak ada satu pun fil ardi, di atas muka bumi, illa melainkan alallahi rizquha, ke atas Allah memberi rezekinya. Tengok bahasa Arab, kalau kita belajar ala Allah, apa beza? Ala Allah apa makna? Ala dengan li lain kan? Kalau li makna dia untuk. Kalau ala atas. Bila sebut atas menunjukkan apa? Bukan. Dengar apa? Bila sebut ala ni, contoh saya kata alayya rizquka, maknanya rezeki kamu aku tanggung. Bila sebut ala tu makna wajib aku tanggung. Jadi Allah kata ala Allah, ke atas Allah. Maksud apa? Tidak ada semua makhluk yang melata di atas muka bumi, melainkan wajib bagi Allah memberi rezekinya. Boleh faham? Yang kata wajib siapa? Allah. Dan siapa yang mewajibkan Allah untuk bagi rezeki pada makhluk? Allah sendiri. Kita tak boleh mewajibkan Allah. Allah sendiri mewajibkan diri dia, menunjukkan apa? Supaya apa? Supaya apa? Supaya kita jangan fikir, jangan risau, jangan takut pasal rezeki. Yang penting kita kena buat apa? Nanti kita akan bincang. Bukan makna tak risau tu tak buat kerja langsung. Bolehkah? Dan ada satu hadis, hadis sahih. Nabi kata, inna ahadakum lan tamuta hatta tastakmila rizqahu. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksud dia, sesungguhnya seseorang kamu tidak akan mati sehinggalah dia melengkapkan rezekinya. Boleh faham? Apa maksud hadis ni? Mungkin orang dengar biasa je, tapi orang beriman dengar lagi tenang, lagi tak risau pasal rezeki. Sebab apa? Nabi kata seseorang tak akan mati sehingga dia habiskan rezekinya. Maknanya selagi dia hidup, rezeki dia mesti ada. Ada satu cerita, saya dengar cerita daripada seorang penceramah daripada Indonesia. Ini cerita benar. Dan dia kata ada seorang makcik ni sakit teruk sampai koma lah. Macam-macam dia usaha untuk rawat tapi tak menjadi. Sampai dia pergi ke Singapura dan dia koma beberapa minggu. Koma duduk kat Singapura dan doktor kata ikut ilmu doktor memang makcik ni tak ada harapan dah. Dia akan matilah ikut ilmu doktor. Maka panggillah semua anak beranak dia, anak-anak cucu daripada Indonesia datang ke Singapura. Sebagai apa? Sebagai perjumpaan yang terakhir lah. Walaupun koma kan.
Tapi tengok, ini cerita benar. Setelah semua berkumpul, anak dia, cucu dia, apa semua berkumpul, dengan izin Allah, makcik ni sedar. Buka mata. Bila dia buka mata, dia tengok sorang-sorang anak cucu dia. Satu, sampai ke satu orang cucu tu yang sedang makan aiskrim. Dia pun berhenti. Pandangan dia terhenti kat cucu yang sedang makan aiskrim. Dia pun, dia tunjuk. Mana dia nak aiskrim tu. Maka dia berilah aiskrim kepada makcik ni. Yang berminggu koma tiba-tiba sedar. Dia pun makan aiskrim. Lepas makan aiskrim, mati. Apa pengajarannya? Tahu tak kenapa dia tak mati? Kat Indonesia tak mati, kat Singapura tak mati. Dan masa di Singapura pun dia tak mati sehinggalah anak dia datang. Kenapa? Sebab ada satu lagi rezeki. Ada satu lagi rezeki dia. Walaupun nampak kat tangan orang. Rezeki dia yang dia belum makan, maka Allah tak cabut nyawa dia. Allah dah tulis, ini rezeki kamu, satu aiskrim. Ini rezeki yang terakhir, last. Bila kamu makan, baru mati. Jadi selagi dia tak makan aiskrim, Allah tak cabut nyawa. Ya Allah. Jadi apa perlu kita risau pasal rezeki kan? Pelik tak? Boleh tak mic Ustaz? Atas meja tak? Ada punya mic atas meja. Ada bunyi bising sikit. Kalau ganggu Ustaz Okey. Okey. Kemudian rezeki ni terbagi pada dua. Rezeki terbagi kepada dua. Saya sebelum kita bagi pada pembagi rezeki, saya nak sebut juga kata-kata Ibnu Athir. Tadi pengertian rezeki daripada Al-Khattabi. Sekarang Ibnu Athir rahimahullah juga memberi makna Ar-Razzaq. Apa makna Ar-Razzaq? Ar-Razzaq di sisi Ibnu Athir rahimahullah ialah yang memberi rezeki-rezeki dan memberi rezeki kepada makhluknya dan menyampaikan rezeki kepada makhluknya. Bagi rezeki, yang kedua bagi pada makhluknya, yang ketiga kadang-kadang rezeki ni bukan makhluk tu untuk dia tapi untuk orang lain, maka makhluk ni akan tolong sampaikan. Kadang-kadang orang yang bekerja tu orang Kuala Lumpur kan, dan nampak pemilik rezeki orang Kuala Lumpur, tapi sebenarnya rezeki itu milik siapa? Orang Sabah, orang Pulau Tatagan. Jadi makna Ar-Razzaq, pemberi rezeki, ialah Allah sampaikan rezeki kepada makhluknya supaya makhluk ni sampaikan kepada orang kat sana. Orang sana bekerja tak? Tak bekerja. Kenapa dia dapat rezeki? Sebab Allah Ar-Razzaq. Boleh faham? Jadi kalau rezeki kita kadang-kadang dah masuk poket kah? Hilang. 1,000. Kalau rezeki kita lepas seminggu, jumpa balik. Saya pernah mengajar satu surau, orang bagi sampul. Ini zaman dululah. Zaman jahiliah. Lepas tu, bila saya keluar surau, sampul tu jatuh. Beberapa ratus lah. Jadi, bila balik rumah, saya pun tanyalah orang surau, ada nampak tak? Tak ada. Lepas 2-3 hari, orang jumpa sampul tu duduk dalam longkang dalam keadaan basah kuyup. Lepas tu hujan, jadi sampul tu dihanyut oleh air, duduk dalam longkang. Orang jumpa, sikit pun tak hilang. Selepas berapa hari? 2-3 hari. Makna apa tu? Kalau rezeki tu milik saya, Allah akan pulangkan. Jadi kalau orang beriman, bila hilang je, tenang. Tenang. Sebab apa? Kalau hak kamu, balik. Kalau tak balik tu, bukan hak kamu, rezeki orang. Boleh? Dia banyak masalah yang berlaku dalam dunia ni. Orang Islam ke orang kafir, puncanya apa? Punca apa?
Duit je, duit. Yang jadi gila, yang bunuh mak, bunuh anak, bunuh suami kan, semua pasal duit. Okey? Jadi pendapat Ibnu Asir, Ar-Razzaq ialah yang memberi rezeki, yang menyampaikan, yang memberi rezeki pada hamba, dan yang menyampaikan rezeki kepada hamba melalui hambanya juga. Okey, kemudian rezeki terbagi pada dua jenis. Ini punca utama manusia jadi sasau. Sebab apa? Salah faham tentang rezeki. Okey, rezeki ada dua jenis. Pertama, rezeki yang umum. Rezeki yang umum yang akan diperolehi oleh semua orang. Yang jahat, yang baik, yang kafir, yang muslim, yang munafik, Donald Trump, Joe Biden, semua dapat rezeki ni. Itu dia panggil apa? Rezeki umum. Yang kedua, rezeki yang khusus. Rezeki yang umum tu apa dia? Yang semua orang akan dapat. Tanpa mengira bangsa, agama, tempat. Apa dia panggil rezeki apa? Makanan lah. Yang untuk badan, untuk fizikal kita. Material, kan? Okey. Rezeki yang kedua ialah rezeki yang khusus. Khusus untuk siapa? Orang beriman sahaja. Okey. Apa rezeki ni? Rezeki ni ialah ilmu dan iman. Yang ni yang ramai tak faham. Ilmu adalah rezeki, iman adalah rezeki. Dan ini Allah tak bagi semua. Kalau nasi KFC Allah bagi semua. Kadang-kadang orang kafir lagi banyak dapat kan. Tapi bila nak bagi ilmu, nak bagi ilman, Allah mula pilih dah. Siapa yang layak dapat ni? Sebab rezeki jenis kedua adalah rezeki yang sangat bernilai. Rezeki yang membawa manusia kena Allah dan membawa manusia ke syurga. Maka bukan semua orang dapat. Orang tertentu sahaja. Ilmu dan iman. Okey. Contoh Contoh rezeki yang Allah bagi pada semua, boleh buka surah Al-Isra ayat 20. Surah Al-Isra ayat 20. Okey. Allah kata apa? Kullan. Apa makna kullan? Semua sekali. Semua sekali ni maksud apa? Manusia kan ada dua je. Satu beriman, satu kafir. Bila Allah sebut kullan, mana semua sekali. Yang beriman, yang kafir, numiddu. Kami akan bagi haulai, golongan ni, iaitu golongan akhirat, golongan beriman, wa haulai, dan golongan dunia, iaitu orang tak beriman, semua tu kami akan bagi, semua tu adalah min ata'i rabbika, daripada pemberian Tuhan engkau. Dan Allah kata lagi, wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Tidaklah pemberian Tuhan kamu itu mahzura? Tersekat kepada siapa? Semua. Sebab itulah bila hujan turun kan, kebun sebelah ni kepunya orang beriman, kebun sebelah ni kepunya orang kafir. Kan? Bila hujan turun, dia turun sebagai orang beriman saja ke ataupun semua? Semua. Nah. Okey, ini dia rezeki apa ni? Yang umum. Yang untuk fizikal kan?
Sebab itulah siapa yang dapat rezeki dunia material itu bukan tanda dia mulia. Dan siapa yang tak dapat rezeki dunia, rezeki yang umum ni, itu bukan pertanda dia adalah hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam surah apa ni? Ingat tak? Surah ni kita dah tadabbur dan rasanya baru lah. Allah kata ada pun manusia Allah ujinya dengan memberi nikmat, maka dia bersalah sangka dengan mengatakan Allah memuliakan dia. Dengan apa? Dengan nikmat, harta banyak, badan sihat, dia pun salah sangka. Iaitu dia sangka Allah sayang pada dia. Sebenarnya Allah nak uji. Jadi pemberian nikmat bukan kelebihan, tapi adalah ujian. Dan bila Allah ujinya dengan kemiskinan, sempit rezeki, dia juga salah faham. Dia mengatakan Allah benci dia. Sebenarnya Allah kata kalla, sekali-kali tidak. Yang Allah bagi harta bukan Allah suka, yang Allah sempitkan rezeki bukan Allah benci, tapi sebenarnya sebagai ujian. Betul. Surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Ayat 15 dan 16. Okey. Jadi sekarang betul fahaman punca kebanyakan masalah berlaku ialah salah faham tentang rezeki. Iaitu mereka, kebanyakan manusia faham rezeki adalah duit. Bila sebut rezeki, duit. Bila sebut rezeki, duit. Bila sebut rezeki, ada dua. Satu rezeki yang umum untuk semua, dan satu lagi rezeki yang khusus untuk khas orang beriman. Apa dia? Apa dia? Ilmu dan Ustaz, habis bila kita berilmu dan beriman, takkan dapat rezeki macam tu je. Macam mana nak jawab? Okey, antara dua ni mana lebih baik? Rezeki badan, makanan, duit, ataupun rezeki ilmu dan iman? Mana lebih baik? Ilmu dan? Betul. Tapi masa yang dihabiskan banyak cari rezeki makanan ke, banyak masa cari ilmu dan iman? Kenapa jawapan tak sama dengan realiti? Kenapa? Apa? Mana lebih baik? Rezeki ilmu dan iman ke ataupun rezeki duit? Rezeki ilmu dan iman. Tapi banyak masa cari duit ke banyak pergi kelas agama? Banyak masa cari duit. Anda telah berbohong dengan diri anda sendiri. Astagfirullah. Betul, Ustaz tak tahu. Pergi kerja cari duit berapa kali seminggu? Tak, cari dunia. 8 jam sehari. 8 jam satu hari, dan berapa hari seminggu? 7 hari. 6 hari. Katalah 6 hari kan. 6 hari kali 8 jam. Kadang-kadang sampai 10 jam kan. Okey. Itu untuk cari duit. Okey, untuk cari ilmu dan iman, berapa jam satu hari? 1 jam. 1 jam. Berapa hari satu minggu? 6 jam. Maknanya realiti mengatakan bahawa rezeki duit lebih baik. Ini dia panggil apa ni? Berbohong dengan diri sendiri. Mulut cakap lain tapi buat lain. Dalam kita juga punya. Dalam kita juga punya. Jangan menambahkan kebohongan lagi. Dalam kereta dengan kuliah. Okey, berapa jam? Sementara nak sampai ke office kan? Bila dia ke office berapa jam pula? Inilah sebenarnya dia orang kafir ada masalah, memanglah sebab dia kufur pada Allah. Tapi yang lagi besar masalah pada orang Islam yang mengaku Tuhan sebagai Ar-Razzaq pun ada masalah juga dengan rezeki. Berapa ramai orang Islam habiskan masa nak cari duit, cari harta, tapi bila bak nak cari ilmu, cari iman, bila dah pencen kan?
Kalau masa bekerja pun, kalau kebetulan free, baru pergi. Itu pun sekali seminggu. Itu pun kadang-kadang tak faham. Kadang-kadang faham, tak amalkan. Yang minggu lepas lupa, yang tahun lepas semua lupa. Padahal itulah rezeki yang paling mahal. Oh, susah. Ustaz, takkan nak mengaji setiap hari? Subhanallah, takkan nak mengaji setiap hari? Kalau kamu cakap rezeki ilmu dan iman tu lebih baik daripada rezeki duit, dan rezeki duit kamu cari setiap hari, maka kenapa rezeki yang lebih baik kamu tak boleh buat setiap hari? Kenapa tak boleh? Cari ilmu bukan mesti masuk kelas, betul tak? Boleh tak kita baca Quran tadabbur surah-surah? Boleh, kan? Boleh. Tambah-tambah musim PKP ni kan, nikmat walaupun ada konspirasi. Tapi nikmat, apa nikmat dia? COVID-19. Apa nikmat dia? Ha? Lagi banyak masa nak cari rezeki yang lebih baik. Wa ma indallah khairun wa abqa. Lagi banyak masa. Sebab itulah tengok cara kita. Bila kita berfikir salah tentang rezeki, bila tak dapat, target kita nak cari duit kan. Bila tak dapat, kita susah, gelisah. Kadang-kadang ada sampai bunuh diri. Tapi bila rezeki ilmu, tak dapat pun okey, dapat terlepas pun okey. Oh, bahaya tu. Padahal itulah yang lebih baik. Saya nak bagi contoh ayat Al-Quran yang menunjukkan kalau ada ilmu, kalau ada iman, rezeki dia dijamin. Siapa yang jamin? Pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Cuba buka surah Al-Zariyat. Macam mana kita nak dapat rezeki yang luar biasa daripada Allah? 56, 57. Okey, Allah kata apa? Tidak aku ciptakan jin dan manusia. Ayat ni biasa kita dengar kan, tapi ramai yang tak menghayati sepenuhnya. Allah kata apa? Tidak. Allah mulakan dengan perkataan tidak. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan hanya untuk makna tujuan utama apa dah? Cari rezeki ke beribadat? Ha? Betul? Betul? Cari rezeki pun ibadah juga Ustaz. Yalah, pandai menjawab. Tengok nanti ya. Okey. Tidak aku ciptakan kamu melainkan untuk beribadat. Habis, kalau ibadat saja mana dah dapat rezeki? Baca ayat seterusnya. Baca ayat seterusnya. Allah kata apa? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Aku tidak daripada mereka ni. Mereka mana ni? Yang beribadat pada aku. Aku tidak mahu daripada mereka rezeki, dan aku tidak pun mereka memberi makan pada aku. Sebab setengah kita ni, bila orang suruh kita bekerja dengan dia, mana kita fikir apa? Dia nak gunakan kita kan? Dia ada kepentingan. Betul? Jadi bila Allah suruh kita beribadat pada dia, Allah mungkin kita pun ada pandangan macam tu. Allah nak suruh aku sembah dia, Allah perlukan duit ke? Allah pun jawab, aku tak perlukan rezeki, dan aku tak perlu pun kamu bagi makan pada aku. Kenapa? Tengok ayat seterusnya. Innallaha huwa, sebab Allah yang maha Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki dan penjamin rezeki kepada semua makhluknya. Kenapa dia pemberi rezeki dan penjamin? Sebab Zul Quwwatil. Okey. Cuba tengok ayat ni. Mula-mula Allah kata apa? Aku tidak ciptakan kamu melainkan untuk beribadatkan. Lepas tu Allah kata apa? Allah Maha apa? Beri. Apa kaitan ibadat dengan rezeki? Sepatu ayat yang berkaitan dengan rezeki apa dia?
Manusia bila sebut rezeki dia fikir apa? Duit. Harta. Yalah, bila sebut rezeki dia ingatkan duit kan. Bila ingat duit dia kaitkan dengan apa? Bekerja. Bekerja kan? Betul kan? Mana kalau tak bekerja tak dapat duit. Sebab dalam kepala dia bila nak rezeki mana duit. Bila nak duit kena Kerja. okey. Tapi dalam ayat ini Allah kata, aku tidak ciptakan kamu melainkan untuk beribadat pada aku dan aku pemberi rezeki. Apa kaitan rezeki dengan ibadat? Sepatut rezeki dengan bekerja. Faham tak? Apa kaitannya? Ha? Kalau kita patuh, kalau ibadat tu, kalau kita patuh, Allah mesti jamin. Maknanya syarat nak dapat rezeki daripada Ar-Razak ialah Kena faham. beribadat, bukan bekerja keras. Ha. Yang ni ramai yang terpesong. Jadi dia faham bila sebut rezeki duit dan nak cari duit kena bekerja. Akhirnya dia tinggal ibadat. Sebab itulah kadang-kadang kerja keras dah tapi rezeki sempit. Lagi besar gaji dia, lagi banyak hutang dia, lagi banyak masalah dia. Sebab apa? Sebab salah konsep mencari rezeki. Nak cari rezeki bekerja keras, salah. Tak, nak cari rezeki beribadat pada Allah. Sebab itulah Nabi dan para sahabat rezeki murah tak? Kan Abu Bakar, Osman bin Affan, Abdurrahman bin Auf kaya tak? Tapi adakah mereka kerja pagi sampai petang? Tak ada. Macam mana mereka boleh kaya dan macam mana Nabi boleh hidup tenang, selesa walaupun Nabi tak keluar pagi balik petang? Kenapa? Apa yang Nabi dan sahabat buat? Sebab mereka beribadat kepada Allah. Jadi akhirnya Allah bagi apa? Allah bukan setakat bagi rezeki, tapi Allah bagi ketenangan. Allah bagi satu negara, Madinah. Allah bagi harta rampasan sebab asas untuk dapat rezeki beribadat. Betul tak Nabi dan sahabat beribadat pada Allah 24 jam? Berdakwah, berjihad, betul? Dan berhijrah daripada Mekah, tinggal semua harta kampung halaman kerana beribadat pada Allah, maka Allah jamin rezeki. Betul? Oh, susah nak faham. Tak ada seorang pun sahabat keluar pukul 8, balik pukul 5. Tak ada orang, tapi mereka rezeki melimpah. Kita keluar pagi, balik petang, malam sambung lagi, tapi sentiasa gelisah. Muka berkerut je. Anak terbiar kan? Sebab apa? Sebab cara mencari rezeki salah. Kita faham cari rezeki bekerja keras. Tak. Kena beribadat. Okey, jawapan tadi apa? Ustaz, bekerja adalah ibadat. Kalau kerja kamu pertama halal. Kalau kerja kamu haram, macam mana haram boleh jadi ibadat? Yang kedua, kerja kamu tak melalaikan daripada ibadat kamu. Kadang-kadang kerja dah halal, tapi menyebabkan solat lambat. Kerja itu bukan ibadat. Kadang-kadang kerja kamu dah halal dan kamu solat, tapi kamu buat benda yang haram. Pergi kerja, buka aurat. Pergi kerja, bergaul bebas. Maka kerja itu bukan ibadat. Niat kerana Allah. Ha? Kerja kerana Allah. Semua cakap niat pada Allah. Semua kata kerja kerana Allah. Tapi kalau niat kerana Allah, dia nampak tanda. Apa dah? Pakaian mesti tutup aurat. Jangan bergaul bebas. Jangan keluar dengan lelaki kan. Jangan sampai solat lambat. Semua mendakwa niat kerana Allah. Jangan mengumpat. Jangan curi tulan. Jangan guna harta kerajaan sesuka hati. Yang tak bekerja pun kadang-kadang tak beribadat juga. Sebab tu rezeki dia tak luas. Boleh faham? Satu lagi buka surah Taha. Ayat 132. Surah Taha ayat 132. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. Dan perintah kepada kaum-kaum dengan solat dan bersama kamu dalam ibadah. Tidak pun menunjukkan sedikit. Okey, Allah kata apa? Dan perintah kepada Wa'mur 132. Suruhlah ahli keluarga kamu solat. Satu. Yang kedua? Sabar. Sabar apa ni? Kenapa lepas suruh ahli keluarga kita solat, terus Allah perintah supaya sabar?
Kenapa berat? Sebab perintah Allah semua tak sesuai dengan nafsu. Nafsu tak suka kan. Jadi kita nak solat satu bab susah. Kalau kita dah berjaya, tanggungjawab kedua suruh anak. Bila nak suruh anak, susah tak? Oh, kadang-kadang kejut 5 kali tak bangun. Maka Allah perintah apa? Sabar. Kita bila tak bangun, kita bukan sabar, kita lagi tengking. Budak tak guna, bagi makan tiap-tiap hari, tak bangun solat. Nak jadi apa ni? Kan? Tak, kita dah tak ikut perintah Allah. Allah kata lepas suruh, sabar. Kita lepas suruh, lempang. Kan? Okey, lepas tu Allah kata apa? La nas'aluka rezeki. Kami tak minta? Ya Allah. Apa kaitan suruh anak solat dengan rezeki? Tengok Allah nak bagi faham rezeki tu. Dan cara nak dapat rezeki. Suruh anak solat, lepas tu sabar. Sabar. Jangan tengking, jangan marah, jangan pukul. Sehingga umur 10 tahun. Kemudian tiba-tiba Allah kata apa? Kami tak minta rezeki pada kamu. Bahkan, kami yang bagi rezeki. Soalan. Apa kaitan suruh anak solat dengan cerita rezeki? Cerita yang sesuai dengan rezeki, apa dia? Bekerja. Sepatut ayat macam ni. Pergilah kerja, sabar. Dan kami akan bagi rezeki. Betul tak? Tapi tak. Ini tak ada kaitan langsung dengan kerja. Solat. Suruh anak kamu solat, sabar. Kami bagi rezeki. Ya Allah. Makna Allah nak bagi apa ni? Carilah akhirat. Dari dunia kamu akan uruskan. Boleh tak? Boleh lah. Tengok tu kaitan. Kami akan jamin bagi rezeki. Bila? Bila kamu bekerja keras? Bukan. Bila kamu keluar pukul 8, balik pukul 5? Bukan. Bila kamu bekerja sampai pencing? Bukan. Setelah kamu mendirikan solat, setelah kamu suruh anak-anak kamu solat, setelah kamu sabar, rezeki aku jamin. Ya Allah, rupa-rupanya nak dapat rezeki kena sembah Tuhan. Sebab itulah Ashabul Kahfi, Allah jamin tak rezeki dia dalam gua. Dia kerja apa masa tu? Doktor pakar ke apa? Jangan buat tuduhan melulu. Dia buat apa dalam gua? Dia beribadat pada Allah. Dia pergi ke gua sebab ibadat. Dan Allah jamin tak rezeki dia. Walaupun tanpa makan. Sihat tak? Kita rezeki banyak, makan setiap hari, lagi banyak penyakit. Betul? Sebab apa? Ibadat tak sempurna. Kan? Makan awal, solat lambat. Makan tak pernah lupa, zikir pagi, cik lupa je. Bagi lagi Ustaz. Ambil juga ada Ustaz. Ambil juga. Betul ke Ustaz? Boleh kah? Oh ni betul. Sebab tu saya pilih kalau ikut tertib dia Ar-Razzaq ni yang ke-60. Tapi saya perasan semua masalah manusia sebab salah faham pasal rezeki. Betul. Termasuk yang belajar agama, tiap-tiap hari duduk belajar agama tapi bila bak cari rezeki bagi masa habis-habisan. Bila bak ibadat sikit je. Itu pun dah penat dan letih dan baca 3 kul je. Padahal itulah rezeki. Rezeki kamu yang paling baik ialah di sisi Allah. Apa dia? Salat. Tengok kita pergi bekerja setiap hari kan. Bangun pagi, pergi pagi, balik petang. Kadang-kadang sampai rumah maghrib kan. Dah penat lembek dah. Dapat berapa? Fatih dapat apa pun dia? Dapat apa? Jual bilis sekarang pagi sampai malam. Dapat berapa? Kerja biasa lah, kerja biasa. Okey, ambil kerja biasa. Berapa? 1.8 kot. Satu hari? Satu hari? Katalah 100 lah. Taraf kita 100 lah. Ni yang ikut tadabbur ni bukan tak main 100 ni. Mungkin 500 satu hari kan. Katalah 500 kan. Tapi kerja daripada pagi sampai penat, letih kan. Dan hati pun kadang-kadang tak puas. Tapi Allah kata apa? Kalau kamu solat sunat 2 rakaat fajar. 2 rakaat je. Hanya 2 minit saja.
Dan jangan baca surah panjang. Jangan baca surah Baqarah. Baca surah Al-Kafirun, rakaat pertama dan 2 minit je. Allah kata apa? Nabi kata lebih baik pada dunia dan segala isi. Tak perlu keluar pukul 8, balik malam. Tak perlu. 2 minit, 3 minit je. Tapi ganjaran lebih baik pada dunia. Kenapa kamu masih tak sempat nak buat rezeki yang terbaik? Hanya 2 minit je. Tapi kamu asyik ada masa je nak cari rezeki yang orang kafir pun dapat. Berapa banyak yang terlepas solat sunat kan? Ni solat sunat setiap hari 12 rakaat. Nabi janji apa? Istana. Kamu kerja pagi, balik malam kan? 20 tahun. Dapat apa? Banglo. Hutang kan? Nama bank. Bila selesai? Bila tukar nama? Bila dah pencen kan? Banglo. Bila tukar nama, dah getak dah. Usap sana, usap sini. Tapi kerja sampai 30-40 tahun kan? Yang rezeki Allah apa dia? Solat sunat 12 rakaat. Dapat apa? Mana pula? Sebuah istana di syurga. Bukan banglo, istana. Yang di bawah dia mengalih dan duduk di atas katil yang fiha sururun marfu'ah. Fi jannatin aliyah wa zarabi yumabsusah. Kan? Hanya buat apa? Perlu tak keluar pagi balik petang? Hanya solat sunat 12. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas. Itu pun kamu tak sempat. Sebab apa? Sebab kamu salah konsep pasal rezeki. Kamu ingat rezeki duit. Bila solat sunat tak dapat duit, kamu tak buat. Walaupun masanya sangat-sangat simple je. Betul tak? Ramai tak buat yang 4 rakaat ni. Dan banyak tak masa mereka? Banyak. Tapi kalau buat duit, untuk RM2 pun, kejar. Tak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Tak, betul. Ini keadaan manusia hari ni. Termasuk yang belajar agama kan. Minta maaf saya cakap. Bila kita belajar Ar-Razzaq, nama Allah, bila kita tak ada buat Al-Quran, ikutlah cara berfikir Al-Quran. Jangan ikut yang kita nak aja. Akhirnya kita menderita. Akhirnya Allah kata apa? Di akhirat besok, wujuhun yauma izin khashi'ah amilatun nasibah. Kerja penat, keluar pagi balik petang. Tengok-tengok di akhirat tak ada dalam akaun. Sebab apa? Solatnya ringkas. Solatnya tak khusyuk. Zikirnya kadang-kadang. Baca Qurannya asyik terlepas. Tengok-tengok akhirat tak ada. Amilatun nasibah. Betul. Sistem kapitalis. Betul. Sebab itulah minta maaf. Yang nak bekerja silakan. Tapi kalau ada peluang, berhenti kerja, buat kerja sendiri. Carilah rezeki yang paling mahal di sisi Allah. Bukan makna tak payah bekerja langsung. Lepas tu saya bekerja sendiri kan. Rasa peluang untuk dapat rezeki yang lagi mahal, lagi besar. Tapi kalau kita bekerja dengan kerajaan, contohlah. Pukul 8, pukul 7 dah keluar kan. Pukul 5 habis sampai rumah, maghrib. Apa kita dapat yang rezeki di sisi Allah? Ilman tak meningkat. Amal tak meningkat kan. Yang meningkat, duit. Itu pun tak puas hati. Nak lagi, tamak-tamak. Akhirnya, amilatun nasibah. Kerja yang memenatkan dan sia-sia. Saya bukan kata berhenti kerja. Tapi kalau ada peluang, carilah kerja untuk mendapat rezeki di sisi Allah. Janganlah kita dah habis kerja dunia, dah penat, dah letih, dah tak larat nak bangun, baru nak solat malam. Baru nak solat sunat 12 rakaat. Janganlah. Okey? Okey, saya nak ambilkan satu lagi. Dengar satu hadis ni. Satu hadis Nabi SAW. Man arada an yabsuta lahu rizquhu wa yunsa'u fi ajali falyasil rahimahu. Siapa yang nak, kata Nabi SAW, man ahabba an yabsuta lahu rizquhu. Siapa yang suka, dengar, Nabi kata siapa yang suka untuk ditambahkan rezekinya. Dan yang kedua, wa yunsa'u fi ajali, dipanjangkan umurnya. Semua orang nak kan ni? Rezeki bertambah dan umur panjang. Betul tak? Tapi semua yang nak tak ikut nasihat Nabi.
Nabi kata buat apa? Sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Betul? Sambung. Yang manusia buat apa dia? Dia nak tambah rezeki, nak panjang umur, sampai terputus hubungan silaturahim, maka dia akan sempit rezeki. Betul tak? Bekerja dunia sampai tak sempat nak balik kampung, nak tanya khabar pak cik, sepupu apa semua, sampai 4-5 tahun terputus hubungan sebab nak cari rezeki kononnya. Maka Nabi kata salah. Kalau betul kamu nak rezeki berkat, rezeki bertambah, umur panjang, perbanyakkan sambung silaturahim, ya Allah. Berapa lama kita tersasar daripada landasan yang betul. Sebab tu bila duit banyak pun hati tak pernah puas, kan? Pergi belanja ke luar negeri, seronok sekejap je, balik rumah fras, kan? Sebab itulah saya ulang balik apa kata-kata Hasan Al-Basri lah. Carilah kemanisan iman dalam 3 perkara, kan? Dalam solat. Yang kedua, berzikir. Yang ketiga, baca Quran. Kalau kamu solat rasa seronok, nak solat lama, kan? Bangun malam pun jadi seronok, zikir pun seronok, khusyuk je, kalau boleh tak nak berhenti, baca Quran pun lagi lama baca, lagi seronok. Percayalah kamu dapat rezeki yang terbaik. Tapi kalau makan seronok, solat mengantuk, percayalah hati kamu dah mati. Kamu hanya dapat rezeki badan yang Allah bagi pada semua orang. Orang kafir pun Allah bagi. Qarun Allah bagi lagi banyak. Qarun Allah bagi. Okey, apa contoh? Allah guna perkataan rezeki dalam Quran, tapi maksudnya rezeki ilmu dan iman dan amal soleh, bukan duit. Buka surah Taha ayat 31. Surah Taha ayat 31. Ya? Oh, ini silap nombor ayat ni. Kejap. Ah, 131. 131. Belakang sikit daripada 132. Oh, tengok ayat ni Siapa yang baca dengan hati terbuka, ayat ini akan mengetuk hati dia dan insya-Allah akan mengubah kehidupannya. Allah kata apa? Wala tamuddanna ainaika. Jangan kamu tamuddah apa dah? Mad panjangkan. Kan tajwid kan mad. Jangan kamu panjangkan apa? Ainaika, dua mata engkau kepada apa? Ila mamatta'na bihi, kepada apa yang kami beri kesenangan, keseronokan. Daripada apa? Zahratul hayatid dunia. Nikmat, zahra ni bunga. Nikmat-nikmat, kemewahan kehidupan dunia. Jangan kamu duk jeling, duk tengok, duk syok kepada dunia yang kami beri pada orang kafir. Apa tujuan Allah bagi harta pada orang kafir? Untuk menguji mereka. Kamu jangan terpedaya. Sebab apa? Tengok ayat selepas tu. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Sebab aku dah sedia untuk kamu yang lebih baik dan kekal. Dan kata Imam Al-Baghawi, rezeki yang lebih baik dan kekal ialah syurga. Kamu orang beriman kan? Takkanlah nak sama seperti orang kafir dapat. Kamu mesti dapat yang lebih baik dan kekal. Sebab tu hadis Nabi katakan, kalau dunia ni ada nilai senilai satu sayap nyamuk, apa Allah buat pada orang kafir? Allah tak akan bagi minum walaupun seteguk air. Kalau dunia ni ada nilai. Tapi orang kafir sekarang dapat milik kita dunia yang melimpah ruah. Kenapa Allah bagi pada musuh dia? Sebab
Dunia tak ada nilai. Jadi aku nak bagi pada engkau yang bernilai apa dah? Yang khairun wa abqa. Boleh faham? Jangan salah faham, jangan tinggal dunia. Tak. Buat je ibadat pada Allah. Allah suruh kerja, kerja. Tapi Allah kata apa hari Jumaat? Kamu nak berjual beli bila azan? Berhenti. Bila habis salat, pergi. Faham? Mana tak ada ayat yang melarang kita bekerja. Tapi ayat suruh kita menjadi orang yang sentiasa beribadat. Ketika itu barulah kerja kita adalah ibadat. Saya nak nukilkan satu kata-kata salafus salih. Ada orang kata diucap oleh Imam Hasan Al-Basri. Dengar. Tadi kita faham rezeki ada berapa jenis? Dua. Satu umum, iaitu duitlah harta yang melibatkan badan kita fizikal. Yang kedua khusus, apa dia? Ilmu iman amal kan. Okey. Kata salafus salih ni, kalau aku kalah dengan kawan aku dalam rezeki dunia, dia ada kereta mewah, aku tak boleh. Dia ada banglo besar, aku ada rumah biasa je. Kalau aku kalah, aku akan pastikan aku akan mengatasi dia dalam rezeki akhirat. Kalau dia tak pergi solat Jumaat, aku mesti pergi surau solat Jumaat. Kalau dia pergi solat Jumaat, duduk saf belakang, aku mesti duduk saf depan. Kalau dia tak berzikir, aku mesti berzikir. Kalau dia tak solat sunat, aku mesti solat sunat. Sebab apa? Bab dunia aku kalah, tapi aku tak akan biarkan dia mengatasi aku dalam bab akhirat. Cantik tak pemikiran tu? Jangan pula kita dunia pun tak dapat, akhirat pun miskin dunia, miskin akhirat. Okey? Dan saya tutup dengan satu analogi lah. Bila Allah kata rezeki terbaik ialah syurga kan, kekal kan. Dan dunia ni Allah kata sebagai ujian dan sementara. Yang orang kafir tu tak payah cakap lah. Orang Islam sendiri pun dia tak percaya pada apa yang Allah cakap. Analogi dia macam ni. Banyak, masih ramai tak orang Islam yang habiskan masa untuk kejar dunia, harta yang sementara, rezeki yang sementara. Ramai tak? Mana dalam 1000, seorang lah. Seorang je yang kejar akhirat kan. Dia analogi dia macam ni. Saya nak tawarkan pada Epa rumah banglo yang harga dia 5 juta. Ada sungai kat bawah. Ada pembantu, ada isteri. 3. Sekarang baru 1 kan? 3. Semua percuma. Dan kerja dia tak berat. Tiba-tiba Epa jawab apa? Ustaz, saya sibuk ni untuk dapatkan rumah flat. Saya tak ada masa untuk dapat banglo. Ada masalah tak orang ni? Macam itulah orang Islam. Allah nak bagi istana yang kekal. Dia jawab apa? Saya nak bayar hutang rumah kat dunia ni. Saya nak beli kereta BM. Ya Allah. Saya dah lama cita-cita nak pakai Audi ni. Ada 2,000 lagi nak cukup. Ya Allah nak bagi apa dia? Tak mainlah Ferrari. Ferrari kena start, kena isi minyak ni tak payah. Terlintas je, zak naik tingkat ke 100. Okey. Jangan lepas ni pakat berhenti kerja. Jangan berhenti kerja. Lepas tu cari saya pula, salahkan saya. Tak. Saya kata dalam bekerja boleh jadikan ibadat. Tapi pastikan, pastikan dalam bekerja yang halal. Tidak ada pergaulan bebas. Jangan buka aurat, kan? Sebab itulah. Okey, sebut ahli sufah. Saya nak tanya. Sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, kaya ke miskin? Miskin. Dia termasuk ahli sufah. Dia ada rumah tak? Tak ada. Dia duduk kat mana? Masjid. Kadang-kadang terpaksa tunjuk muka pada Nabi, muka lapar. Sebab betul-betul lapar. Tapi dia tak meminta. Tapi Abu Hurairah ni, daripada dialah orang belajar agama, 4,000 lebih hadis dia riwayatkan. Ya Allah. Dia kaya akhirat. Sampai hari ni, pahala dia sampai pada dia. Sebab apa? Orang belajar agama, an Abi Hurairah. Orang belajar agama, an Abi. Tapi dunia dia tak ada. Rumah tak ada, ahli sufah.
Nabi bagi makan, sahabat duk bagi makan. Ya Allah. Dan kita dah bincang sebelum ni kan, Allah banyak tak puji orang miskin dalam Al-Quran. Surah apa? Tengok, kalau bab akhirat selalu je lupa. Tapi kalau bab dunia, RM2 pun ingat. Apa dia? Surah apa? Lil fuqara'i al-muhajirina allazi ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Surah Al-Hasyr. Allah puji bagi orang-orang fakir, tak ada harta. Sebab apa dia tak ada harta? Sebab dia bukan tak ada harta daripada asal. Sebab dia diperintah oleh Allah supaya berhijrah. Jadi semua harta dia tinggal kat Mekah, akhirnya jadi fakir. Tapi Allah puji, Allah muliakan. Sebab dia berhijrah kerana Allah. Termasuk ahli sufah. Harta tak ada, tapi di sisi Allah sangat-sangat mulia. Ayat berapa tu Ustaz? Ayat 34. Surah Al-Hasyr. Ayat 34. Bukan. Tak, surah ayat 8. Ayat 8. Surah Al-Hasyr ayat 8. Lil fuqara'il muhajirin. Okey? Dan sebagai penutup, Allah banyak juga puji orang yang kaya dalam Al-Quran. Tapi Allah bukan puji sebab dia kaya. Allah puji sebab apa? Macam Abu Bakar kan? Allah puji sebab apa? Ada satu ayat Allah puji Abu Bakar. Bukan sebab kaya. Tapi sebab apa? Sebab dia memberi. Jadi kaya belum tentu terpuji. Tapi bila terpuji? Bila? Maknanya yang kaya biasanya menyimpan, bukan terpuji. Kalau kaya memberi, terpuji. Allah sebut dalam surah apa? Al-Lail kan? Allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa wajhi rabbika. Akhir surah Al-Lail. Okey, cukup masa dah habis. Ada poin yang belum saya sebut iaitu kesan beriman dengan nama Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Mungkin kita boleh sambung minggu depan, 2 minggu lagi insya-Allah. Okey, ada soalan? Itu. Ustaz, mana lebih afdal, solat awal waktu sendiri ataupun menunggu jemaah kalau dengan sebuah keluarga? Okey, dia kalau kita tunggu tak berapa lama lah, lebih kurang setengah jam, maka lebih baik solat berjemaah. Dan saya ulang sekali lagi, solat jemaah di rumah dia tak sama dengan pahala solat jemaah di masjid. Yang Nabi kata pahala 27, ada riwayat 25, itu solat jemaah di masjid. Adapun solat jemaah dengan keluarga di rumah, dia takkan dapat pahala 27, 25. Itu khas untuk di masjid ataupun surau. Habis yang dapat jemaah di rumah apa dia? Ada satu hadis Nabi kata, solat 2 orang lebih baik daripada seorang, solat 3 orang lebih baik pada 2, solat 4 orang lebih baik daripada 3. Dapat kelebihan tu je. Tapi kalau setakat tunggu setengah jam, lebih baik kita tunggu. Satu, semoga dapat pahala lebih baik. Yang kedua, untuk kita latih supaya anak kita pastikan solat bersama kita. Ikut bersama kita. Kalau kita biarkan dia solat seorang, mungkin tunggal langgang. Kelang kabut dia solat. Wallahu a'lam. Bolehkah kita pilih nama-nama Allah dalam Asmaul Husna dibaca dalam solat sebelum? Tak boleh. Sebagai doa, tak boleh. Sebab Allah kata dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menggunakan nama Allah. Jadi kalau setakat nama Allah untuk dijadikan zikir, tak boleh. Tapi kalau kita nak berdoa, berdoa ni apa makna? Minta. Maka kita bertawassul menggunakan nama-nama dan sifat Allah. Boleh. Contoh, Ya Razzaq. Tapi lepas tu mesti ada permintaan. Jangan kata Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Tak ada apa pun minta. Itu tak boleh. Nama-nama Allah, Allah kata gunalah untuk berdoa meminta sesuatu.
Kalau kita minta rezeki, guna nama Ya Razak. Kalau minta rahmat, guna nama Ya Rahim, Ya Rahman. Kalau nak apa lagi? Nak minta ampun, Ya Ghaffar. Kan? Wallahu a'lam. Adakah Allah redha rezeki mereka fashion mereka pakaian yang tidak? Dan Allah sebut dalam Quran, wala ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal birri 'alal ismi wal udwan. Jangan kamu bekerjasama dalam perkara dosa dan permusuhan. Makna haram kita bekerjasama dalam menyebarkan benda yang salah. Jadi kalau kita reka pakaian membuka aurat, yang kita pasti dia akan buka aurat, kita penyebar. Kita kongsi sama dalam menyebarkan benda yang salah. Cubalah usaha untuk cari kerja yang Allah redha. Carilah rezeki yang terbaik di sisi Allah. Kalau setakat reka pakaian, kita hanya dapat rezeki di sisi manusia saja, yang tak akan ke mana, akhirnya kita akan tinggalkan. Kalau ada tanah pusaka, baik diwakaf, baik atau dijual, dan membina masjid surau, kalau wakaf apa yang terbaik? Dia tengok keadaan lah. Kalau ada orang yang boleh menguruskan tanah tu untuk menjadikan pusat tahfiz, dan pusat tahfiz pula mengikut silibus yang betul, belajar Quran, belajar sunnah, orang tu pengurus pun boleh dipercayai, maka itu yang terbaik. Itu dipanggil ilmu yang bermanfaat. Setiap pelajar yang belajar kat situ, dia beramal, kita dapat pahala. Kemudian dia mengajar pula, kita pun dapat pahala. Tapi kalau tak ada orang yang boleh dipercayai, yang betul-betul boleh mengurus, kita binalah masjid. Bina masjid. Masjid ni insya-Allah adalah, mesti ada orang solat. Tapi tempat yang betul-betul, orang perlukan masjid lah. Jangan tempat dah ada masjid, kita wakaf pula buat masjid pula kan. Nanti jadi masjid dira pula. Wallahu a'lam. Okey, surah apa tu? Surah Al-Qasas kan, ayat 77. Ayat ni, surah Al-Qasas ayat 77. Dengar baik-baik Allah kata apa? Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Carilah apa yang Allah beri pada engkau. Cari apa? Darul akhirah. Cari akhirat. Dengar baik-baik apa yang Allah cakap. Allah tak kata cari dunia, Allah kata cari akhirat. Nak cari dengan apa? Yang Allah bagi pada kamu. Dunia yang Allah bagi pada kamu, rezeki yang Allah bagi pada kamu, guna untuk cari akhirat. Jangan guna harta dunia untuk cari dunia lagi. Tak, salah. Dengar baik-baik Allah kata cari darul akhirah. Sebab yang Allah nak sediakan terbaik bukan kat dunia, di akhirat. Maka cari akhirat. Cuma gunalah apa yang Allah bagi masa kat dunia. Harta, kereta, anak dan sebagainya. Kemudian Allah kata apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Sambil-sambil kamu cari akhirat, jangan lupa habuan kamu di dunia. Apa maksud dia? Iaitu kamu nak hidup senang sikit, nak beli kereta yang elok sikit, jangan lupa belikan. Jangan asyik cari akhirat sampai tak ada kereta, sampai menyusahkan keluarga, jangan. Dan bila kamu nak rumah yang selesa sikit, rumah besar sikit, tak adalah boros, tak ada melampau, silakan. Jangan kerana nak cari akhirat, duduk rumah sempit je, bocor pun tak beki. Jangan lupa habuan kamu daripada dunia. Itu maksud dia. Wallahu alam. Dah. Atuk ke? Benarkah ada dalil yang mengatakan teknologi akan musnah? Ini soalan dah ditanya kelas yang lepas. Jangan risaulah teknologi musnah. Risaulah takut kita yang musnah. Jangan risau. Dia sebenarnya Masjidil Haram pun akan hancur. Masjid Nabawi pun akan hancur. Jadi apa ada dengan teknologi kalau dia hancur? Tak ada masalah. Itu bukan masalah. Bahkan semua dunia akan hancur. Langit, bumi semua akan hancur. Itu sunnatullah. Bila sampai masa semua akan hancur. Teknologi itu tak ada benda. Tapi pastikan iman kita tak hancur. Amal solat kita terus kita dapat bawa di akhirat, bukan menjadi debu. Wallahu a'lam. Kalau nak berhenti, nak berhenti dah. Kalau nak berhenti kerja, kena buat solat istikharah untuk minta petunjuk yang okey. Perempuan ni
Laki ke ni? Laki. Faizal. Oh. Dia macam ni. Dia kalau tengok kalau kerja kita tu betul-betul melalaikan kita. Solat pun lambat, solat pun tak khusyuk, tak ada masa nak pergi kelas agama, tak ada masa nak berzikir. Yang tu tak payah solat istikharah. Sebab kerja kita betul-betul menghalang tugas kita yang paling utama sebagai hamba Allah. Takkan nak solat istikharah lagi? Iman kita dah rosak, ibadat kita pun dah tak sempurnakan. Sebab itulah Allah perintah Nabi dan para sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kenapa? Ini boleh kita kaitkan soal berhenti kerja. Kenapa Allah suruh Nabi tinggalkan Mekah yang paling Nabi sayang? Kenapa Allah perintah sahabat-sahabat tinggal semua harta yang mereka dah usaha lama, sekian lama, dan pergi ke Madinah sehelai sepinggan? Kenapa? Sebab di Madinah ibadat dia tak sempurna. Sebab di Mekah ibadat dia tak sempurna. Selalu diganggu oleh orang musyrikin. Dakwah pun tak boleh tersebar. Sedangkan tujuan kamu dicipta untuk beribadat, bukan untuk kumpul harta. Bila tujuan utama untuk beribadat terganggu, cari jalan keluar. Jadi kalau Nabi dan para sahabat pun, orang yang paling mulia, bukan setakat tinggal kerja, bukan setakat berhenti kerja, tinggal Mekah yang paling Nabi sayang, tinggal semua harta demi untuk ibadat lebih sempurna. Maka siapa kita? Jadi kalau kerja kita mengganggu ibadat, tak payah istikharah. Tawakal pada Allah, berhenti carilah. Sebab Allah dia janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsulah. Kalau betul kamu berhenti kerja kerana takut pada Allah, kerana takwa supaya solat lebih sempurna, Allah janji ada jalan keluar, makhraj. Dan Allah janji satu lagi, Allah akan bagi rezeki yang tak disangka. Betul, pengalaman saya banyak dulu saya kerja kerjaan. Saya berhenti je, alhamdulillah. Hidup semakin tenang, rezeki pun semakin lebih baik daripada dulu. Wallahu a'lam. Tapi kalau kerja tu taklah mengganggu, kan? Dan kita boleh baiki ibadat kita di tempat kerja. Dan kalau kita berhenti, mungkin susah nak dapat kerja lain. Masa itu solatlah istikharah. Di awal tadi Ustaz ada beritahu tidak boleh menetapkan harga dalam kelas agama. Tapi adakah itu salah? Satu cara seseorang nak menampung mencari subhanallah. Kan kita dah bincang tadi, Allah akan jamin rezeki bila kita beribadat pada Dia, bila kita bertakwa pada Dia, Allah jamin. Jadi apa nak perlu? Tetapkan harga. Jangan kita risau tak tetapkan harga, rezeki tak banyak. Jangan. Tapi risaulah bila kita tak ada takwa bila mengajar. Bila tak ada takwa, mengajar untuk dunia, risaulah. Sebab Allah tak bagi jaminan. Ya Allah bagi jaminan, bila kamu betul-betul bertakwa, buat betul-betul kerana Allah. Sebab itulah, Nabi tak pernah minta upah pun. Bukan setakat tak tetap harga. Tak pernah minta upah. Tapi Allah jamin rezeki Nabi. Walaupun Nabi tinggal Mekah sehelai sepinggan. Tapi di Madinah, Allah bagi rezeki yang jauh lebih baik kepada Nabi dan para sahabat. Jangan tak percaya pada Allah. Kita tetapkan harga, siapa bagi? Manusia. Tapi kalau kita ikut perintah Allah, siapa yang bagi? Ar-Razzaq, Allah. Tentang yuran komitmen ketika belajar. Dengan yuran tak, ya, untuk mengelakkan daripada kita bercampur dengan niat untuk dapat dunia, kan. Sebaik-baik jangan tetapkan apa-apa yuran. Siapa nak bagi, bagilah. Siapa nak bagi, bagilah. Sebab kita sampaikan ilmu, sebenarnya pahala sampaikan ilmu yang Allah sediakan lebih besar daripada apa yang orang nak bagi itu. Jadi jangan bertukarlah pahala dengan duit. Jangan bertukar. Percayalah. Kalau kita buat kerana Allah, kita tetapkan harga, ada je orang bagi. Bahkan kadang-kadang bila kita tetapkan harga, kita tak minta, lagi orang nak bagi. Kenapa? Orang anggap ustaz ni ikhlas. Tapi kalau dah tetapkan, orang nampak ni tak berapa ikhlas. Orang bagi pun mungkin tak seberapa. Tapi jangan itu jadikan strategi pula. Ada ustaz suruh zikir yang latif. Ada ustaz suruh zikir yang latif. Ya, ustaz nak suruhlah. Tapi Nabi tak pernah suruh.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik yang Allah iktiraf ialah Nabi, bukan ustaz. Jadi kalau nak ikut ustaz silakan. Saya nak ikut Nabi. Apakah lebih afdal selepas solat fardu berjemaah mengaminkan si doa? Tak, yang afdal ialah kita doa masing-masing. Dan lagi afdal kita doa dalam solat. Yang lagi afdal kita doa dalam solat masing-masing. Ketika sujud, ketika tahiyat akhir itu insya-Allah dijamin makbul. Dan ada pun selepas solat kita fokus apa? Zikir. Zikir. Wallahu a'lam. Boleh tak kalau solat qada tak baca iftitah? Maaf kalau salah sebut. Iftitah. Betul dah? Tak, doa iftitah ni sunat. Hukumnya sunat. Kalau salat fardu yang bukan qada, yang tunai kan, pun kalau kita tak baca tak salah. Cuma kuranglah pahala. Bila kita nak salat, betulkan cara kita berfikir. Aku salat nak diterima oleh Allah. Bila nak Allah terima, Allah ni Tuhan, maka buatlah yang terbaik. Sembahlah yang terbaik kepada Tuhan. Kalau pada bos kita, kita buat kerja terbaik. Pada suami kita, kita buat yang terbaik. Tak kalah kepada Tuhan yang memberi segala-gala pada kita, kita buat cincai. Jadi doa iftitah tu hukumnya sunat, tapi melengkapkan lagi solat kita. Kemudian yang kedua, Nabi orang yang ada khusyuk solat pun masih baca doa iftitah. Maka orang macam kita sepatutnya lagi baca. Bahkan Nabi dalam solat sunat pun Nabi baca doa iftitah. Solat Jumaat di masjid time PKP ni macam mana? Sebab dalam perjalanan ke tempat kerja ada masjid tak dibenarkan solat. Sebab bukan ahli. Dia tak ada masalah. Kalau orang tak benarkan solat di masjid, tak ada masalah. Solatlah di rumah. Yang masalah orang tak benar solat langsung. Jadi Allah kata apa? Nabi kata apa? Aku diberi kelebihan yang tak diberi kepada Nabi yang lain. 5 perkara. Salah satunya apa? Aku dijadikan masjid ni tanah tempat yang suci dan boleh solat di mana-mana. Kalau orang tak bagi solat di masjid, itu kalau dia salah, dia yang tanggung dosa. Tapi kita jangan jadi alasan untuk bergaduh. Kita tak pergi masjid sebab orang tak bagi, bukan dosa kita. Solatlah di mana-mana, di rumah ke, di tepi jalan ke, RNR solatlah. Allah bukan nak tengok kita solat di mana. Allah nak tengok setakat mana kita ikhlas dan setakat mana kita khusyuk. Kerana Allah dah beritahu, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim. Yang mukmin berjaya bukan yang mesti solat di masjid. Tak, yang mukmin berjaya ialah yang solatnya khusyuk. Berapa ramai yang solat di masjid tapi tak khusyuk, tak berjaya. Abdullah bin Ubay solat di masjid di belakang Nabi tapi masuk neraka paling bawah. Jadi bila orang tak bagi, jangan kecoh-kecoh, solatlah di rumah ataupun di mana-mana. Bila orang bagi, pergilah. Wallahu a'lam. Ada orang dia infak tapi pada masa sama dia risau, duit dia habis. Kalau dah risau tak payahlah infak. Kenapa nak bagi-bagi, menyusahkan diri, membazirkan duit? Bila kita dah risau, tak ikhlas. Bila tak ikhlas, mungkin tak dapat pahala. Jadi pahala tak dapat, duit pun habis. Cara terbaik apa dah? Yakin pada Allah, bukan tak bagi. Cara terbaik, yakin janji Allah. Allah kata apa? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infak, Allah ganti. Bila Allah ganti, Allah yang cakap ni, bukan Pak Mak nak ganti ni. Bukan Syed Mukhtar nak ganti, Allah yang nak ganti. Jadi kalau kita beriman pada Allah, yakin pada janji Allah, jangan risau. Bagi pejaman saja. Benarkah kita akan berperang dengan pedang? Tak apa. Yang berperang dengan pedang tunggu. Sebab saya tak tahu bila. Sekarang kita tadabbur Quran, amalkan sunnah Nabi dan minta mati dalam iman. Berperang dengan pedang ke apakah? Tengok keadaan dulu. Jangan duk bayangkan, duk khayalkan benda-benda yang Quran tak sebut, hadis pun tak sebut dan merugikan masa kita. Dia ada masuk dalam bab apa tu? Lara. Berfikir, buat andaian benda yang tak tahu ke mana. Akhirnya kita buang masa. Sedangkan Allah sebut sifat orang beriman, wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Orang beriman dengan benda yang sia-sia, yang tak ada faedah, dia menjauhkan diri. Wallahu a'lam.
Mana ni? Bolehkah panggil anak dengan nama-nama Allah? Contoh Al-Latif, tak payahlah. Pilihlah nama lain. Kenapa kita nak panggil nama anak Al-Latif? Tak, sepatutnya kita bagi faham pada anak kita apa makna Al-Latif supaya dia cinta pada Allah yang bersifat Al-Latif. Tak ada guna kita panggil dia Al-Latif tapi dia tak cinta pada Allah. Dia tak kenal pun apa makna Al-Latif. Wallahualam. Nama, kalau tak ada nama sangat, anak tu bolehlah nama Abdul Mu'in. Tak ada. Boleh tak kita kaitkan cerita Habil dan Qabil berkenaan sembahan yang diperintah oleh Allah dengan soalan kita? Tak payah kaitkan. Bila itu ayat Quran, Allah sebut dalam Quran. Jadi bila ayat Al-Quran, kita tak boleh tafsir sebarangan. Tak boleh pakai akal kita, pendapat kita. Bahkan Nabi bagi ancaman, siapa yang mentafsir Al-Quran dengan pandangannya, dengan akalnya, Allah sediakan tempatnya dalam neraka. Jangan tafsir sesuka hati, kecuali sumber kita rujuk pada tafsir-tafsir yang muktabar. Wallahualam. Tok Wan, Assalamualaikum Ustaz, mana infak yang lebih baik? Kepada orang miskin lebih afdal ataupun infak kepada masjid yang tidak mengikut sunnah? Dia tengok mana keperluan lah. Kalau orang miskin masa tu lapar, lepas tu ada masjid perlu dibina, bagi pada orang miskin dulu. Jangan pula orang miskin lapar tapi kita ingat pahala bagi ke masjid lebih besar, kita pun tak bagi. Tak, kadang-kadang kita bagi sedekah kepada orang yang sangat-sangat memerlukan ketika itu dan menghiburkan hati dia, kadang-kadang itu boleh menjadi pahala yang lebih besar. Sebab Nabi kata apa? Ahabbul a'mali ilallah anfa'uhum linnas. Amalan yang paling Allah cinta, yang paling banyak memberi manfaat pada orang. Bahkan Nabi kata amalan yang paling Allah cinta juga ialah kita menggembirakan orang. Orang miskin lapar, kita bagi makan dan gembira. Allah sangat suka amalan tersebut. Dan lagi baik bagi dua-dua. Orang miskin lapar pun bagi, untuk bina masjid pun kita bagi. Minta keterangan pasal akidah. Itu panjang cerita tu. Ringkas uluhiyah ialah tak payahlah. PM saya lah. Siapa ni Ashraf? PM saya. Ni apa tu? Baru tulisan panjang tu. Mohon sumbangan? Ashraf, boleh PM saya? Uluhiyah, rububiyah. Dah, tak ada. Okey, kelas kita akan datang ialah besok pukul 10.30. Kita sambung tadabbur surah Al-Hashr. Facebook Ulam. Kemudian malam pun sama, pukul 9 malam, insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.